Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syeikh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ba'athan nabiyya rahmatan lil alamin, kafatan linnas, basyiran wa nadhira, wa anzala alaina al-Qur'an fihi tibyanan likulli syai', wa ja'ala hadzal ummah khaira ummatin ukhrijat linnas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, yang moga-moga dengan pengajian ini akan membersihkan akan hati kita daripada sifat-sifat mazmumah, yang dengan itu dia akan dapat membentuk kepribadian dan akhlak yang terpuji, yang baik di sisi Allah, sehinggalah akhlak yang baik itulah menjadi tebusan kita daripada termasuk di dalam neraka Allah dan diselamatkan Allah, ditempatkan di dalam syurganya nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Baqarah
lembu betina surah yang kedua, pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8 daripada 286 ayat pada juzuk yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khatamallahu ala qulubihim. Dengan sebab keingkaran mereka, Allah mematrikan atas hati mereka. Wa ala sam'ihim, serta pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah, dan pada penglihatan mereka ada penutupnya. Walahum azabun azim, dan bagi mereka pula disediakan azab siksa yang amat besar. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, padahal sebenarnya mereka tidak beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat. Dan lagi sabda Nabi SAW, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra, atau kama qala, rawahu Imam Muslim. Mafhum hadis. Man shalla alayya wahidatan, barang siapa berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dengan maknanya Allah memberikan rahmat, kebaikan kepada dia. Dan lagi sabda Nabi SAW, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah, atau kama qala, rawahu Imam Abu Daud. Mafhum hadis. Man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya mengenai suatu ilmu, fakatamahu, dan ia menyembunyikannya, aljamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah, maka ia akan dicambuk dengan cambuk dari api neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dan berkata hukama, al-ittihadu asasu an-najah, persatuan adalah dasar keberhasilan. Dan lagi kata mereka, man arafa bu'da safar ista'adda, barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, ista'adda, maka dia akan bersiap-siap atas perjalanan yang jauh yang akan dihadapinya selepas kematiannya nanti. Moga-moga apa yang kita mengaji ini menjadi bekalan kita di alam sana nanti. Dan kita sambung kitab kita penawar bagi hati ini pada muka surat 24. Kitab Jawi lama nah. Muka surat 24, baris ke-6 daripada atas, yang berbunyi qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar, maka bersabda ia, ma min amalin ahabba ilallahi minal ju'i wal atash, yang artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Dan bersabda ia lagi, sayyidul a'malil ju', penghulu segala pekerjaan itu lapar. Dan lagi sabda Nabi SAW, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah, artinya berfikir itu setengah ibadat dan sedikit makan itu ia satu ibadat. Dan lagi sabda Nabi SAW, afdalukum indallahi atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi kullu akulin syarubin na'umin, yang artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala, yang lebih lama kamu lapar dan berfikir, dan yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Dan sabda Nabi SAW, ma mala abnu adama
wi'aan syarran min batnihi hasbabna adama luqaimatun yuqimna sulbah, yang artinya tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya, memada akan manusia oleh beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Menyebut akan segala hadis ini Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Baik, dekat tu dulu. Tu pun teruk dah kita kena malam ni. Nah, termasuk saya kali ni. Tok Syekh kita nak tegur kita ni. Baik. Kata dia, tadi kita baca sekali lalu je. Ni kita tengok huraian dia. Katanya, maka kerana itu kita bicara tentang tajuk dia Syahrut Ta'am. Nak Syahrut Ta'am. 2 bulan tak ada dah kan. Jadi lama tinggal ni. Ingat balik bab kita yang kita sambung ni, iaitu Syahrut Ta'am. Apa makna Syahrut Ta'am? Makan berlebih-lebihan. Bukan salah makan, tapi makan tu berlebih-lebihan. Syahru, melampau. Ta'am, makan. Maknanya sangat loba atas makanan, lebih-lebih makan. Jadi apa dia? Dia kata, maka dia kata kerana itu mana berlapar tadi tu, untuk mengelak daripada lebih makan itu, membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar. Pekerjaan tu maksudnya sini urusan. Maknanya dia nak maksudkan sini Rasulullah SAW sangat suka dan membesarkan urusan belapar ni. Maknanya sangat dipuji oleh Rasulullah. Kerana apa dipuji oleh Rasulullah? Sebab Rasulullah sifatnya begitu. Rasulullah biasa ni ikat batu kat perut. Kita pernah ikat batu tak? Ikat posh bag ada banyak sangat duit, nak beli macam-macam lagi. Ikat batu tak pernah lagi. Termasuk saya pun. Rasulullah ikat batu. Ada seorang sahabat ni, seharian dia tak makan. Seharian, daripada pagi sampai ke malam, sampai membawa kepada esoknya. Esok dia tak tahan dah, 1 hari semalaman dia tak makan langsung tak makan. Bukan kalau ada secubit roti boleh tahan, kira tak ni, langsung tak makan. Kita setengah hari ya, daripada pagi sampai petang puasa, itu pun nyandar kat tiang kan. Jap-jap tengok jam, jap-jap tengok jam. Tu pada setengah hari. Ni sehari dia tak makan. Akhirnya diikat batu. Diikat seketul batu. Dia selalunya dalam riwayat kata, kalau sehari tak makan 1 ketul, 2 hari tak makan 2 ketul batu, tak 3 hari tak makan 3 ketul batu. Jadi dia ni, sahabat ni, dia ikat seketul sebab sehari dia tak makan. Lah kali dia tak tahan, hari kedua tak tahan, lapar sangat. Dia nak pergi mengadu ke Rasulullah. Sebab dia tahu Rasulullah ni kasih Allah, mesti ada mukjizat apa kan. Bolehlah tolong dia. Dia pun pergilah ke rumah Rasulullah. Dan dia tak dan nak kata apa. Dia kata assalamualaikum ya Rasulullah. Dia pun angkat jubah ni. Angkat jubah, dia tunjuk kat Nabi, dekat perut dia ada seketul batu yang diikat. Rasulullah pun jawab waalaikumsalam. Rasulullah pun angkat jubah Rasulullah angkat jubah Rasulullah, 3 ketul batu. Kawan tu kata assalamualaikum, baliklah dia. Nak kata apa lagi dah? Rasulullah 3 ketul, maknanya 3 hari Rasulullah tak angkat. Dia baru sehari. Tak kata apa dah kawan tu. Nak hebat. Walaupun orang kata taklah, tapi itu kan Nabi, dia mukjizat, tak makan pun tak apa. Tak, Nabi manusia tak macam kita. Mana dia perlukan makan dan minum. Mana Nabi tak terasa lapar tak? Terasa juga. Cumanya bila disibukkan kita dengan ibadat, kadang-kadang lapar tu kita tak terasa sangat. Tapi bila kita duduk menong, duduk tengok pula majalah resepi, lagi kuatlah lapar ya. Duduk belik dekat Food Panda pun semua, memang kan. Cuba kita duduk baca Quran apa semua, kadang tak terasa. Lepas tu bulan puasa sibukkan dengan amal ibadat, tahu-tahu dah berbuka. Ada kalau kita duduk melangok itu, memang jap-jap tengok jam cepat sikit lambatnya jam ni dia kata. Baik. Jadi sangat disukai oleh Rasulullah SAW
iaitu dengan berlapar. Jadi maka ulama memasukkan lapar ini sebagai satu sifat mahmudah. Maksud sifat mahmudah, sifat yang dipuji oleh syarak. Quran puji, hadis puji, Allah suka, Nabi suka. Maknanya berlapar ni perbuatan yang baik. Jadi kalau ada orang kawan-kawan kita berlapar, janganlah kutuk dia, sebab dia sedang buat perbuatan yang baik. Ni tak makan, tak bagus lah tu tak makan. Yang tak bagus kita banyak makan. Ni tak habis-habis makan, tu pun tak bagus. Ini tak makan, tak apa dah dia. Dia bagus dah tu. Sebab dia begini, bila banyak makan, nafsu kita makin meningkat, dia punya syahwat. Nafsu syahwat tu makin jadi power, makin mengada-ngada, sebab dia perut kenyang. Jadi dia nak itu, nak ini, macam-macam. Dia jadi benda bukan-bukan. Nak buat benda tak elok lah, apalah, punca situ. Tapi bila dia berlapar, nafsu ni jadi lemah. Nafsu lemah. Bila nafsu lemah, susah dia nak melakukan maksiat. Bila maksiat susah nak buat, ibadat senang nak buat. Yang jadi kita susah nak buat ibadat sebab maksiat kita kuat. Bukan maksiat kita kuat, maaf, nafsu kita kuat. Kita susah nak bangkit tahajud sebab nafsu tidur tu kuat. Sebab apa nafsu tidur tu kuat? Sebab kuatnya makan. Tu punca dia. Tu punca. Ni Tok Syekh ajar kita lah. Ada makan tak lagi? Pakat tak habis lah lauk. Tak habis kat sini, dia bungkus kat rumah, dia hentam pula. Kan? Baik. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah SAW akan pekerjaan lapar. Kemudian Tok Syekh ni, nampak, dia nak bubuh kat kita ni, betul-betul bagi faham benda ni, sampai 5 dalil dia bawa. Tak cukup, 5 dalil dia bagi. Maka bersabda ia, yang pertama, sabda Nabi, ma min amalin ahabba ilallahi minal ju'i wal atash. Rasulullah SAW bersabda, ma tu maksudnya tidak. Ma ni boleh dengan 2 makna. Satu makna tidak, satu dengan makna 3 makna boleh. Tidak boleh, apa boleh, sesuatu boleh. Nak tengok pada ayat baru kita faham. Tapi pada ayat ni, ma di sini dengan makna ma nafi, menafikan, tidak. Ma min daripada, tidaklah daripada amalin, yakni amal. Bila amalin dia ada tanwin, makna amal tu umum, amal yang umum, dia isim nakirah. Jadi tidak ada daripada pelbagai amal, maknanya apa-apa amal, macam-macam amal, ahabba ilallah. Ahabba, asal kataan hubbun, yakni kasih. Ahabba, dia dikasihi, dia lebih disukai, dia jadi melampau. Dia macam akbar, asalnya kabir, besar. Akbar, terlampau besar ataupun maha besar, macam itulah. Jadi hubbun, kasih. Ahabba, terlebih kasih. Bukan sakat kasih biasa ni, terlebih kasih. Lepas tu bahasa Arab ni dia mentahkikkan. Kalau satu ayat tu dia faham betul-betul. Jadi dia nak kata sini, hadis dia nak kata, Nabi kata, ma min amalin ahabba illallah. Tidak ada daripada amal-amal itu ahabba, yang paling, tu maknanya tinggi, yang paling Allah kasih kepada Allah, yang paling dikasihi kepada Allah, minal ju' wal atash, daripada ju' maknanya lapar, atash maknanya dahaga, daripada lapar dan dahaga. Seolah-olah makna hadis ni, antara amalan, bukanlah ni yang paling tinggi tak, tapi antara amalan yang paling Allah suka, lapar dan dahaga. Bukan mesti semayang saja. Yang paling mustahak, lapar dan dahaga. Makna bila hadis ni, ayat dia begini, dia ada satu kaedah pula, namanya kaedah mafhum mukhalafah. Kalau kita mengaji, kita advance lah sikit, sebab ngaji lama dah kan. Saya bawa cara pondok lah sikit. Jadi bila ayat ni macam ni, dia ada mafhum mukhalafah. Maksud mafhum mukhalafah ni, makna sebalik, makna di sebaliknya. Dia tak tulis sini, tapi makna tersirat di sebalik dia. Jadi bila Nabi kata
tak ada daripada amalan-amalan itu yang dapat menjadikan Allah sangat kasih, melainkan lapar dan dahaga. Maka mafhum mukhalafahnya, terbaliknya, tak ada juga amalan yang paling Allah benci melainkan kuat makan dan kuat minum. Dia inilah balik. Dipanggil akas, dibalikkan balik. Kalau yang paling Allah kasih lapar dahaga, paling Allah benci pula banyak makan dan banyak minum. Kata hukama, jangan kamu matikan hatimu dengan banyak makan dan banyak minum, dia kata, seperti matinya pokok bila banyaknya air. Ni kata hukama. Betul lah ulama sebut kan? Cantik ayat dia. Dia kata jangan kamu matikan hatimu dengan banyak makan dan banyak minum seperti matinya tanaman ataupun pokok dek kerana banyaknya air. Kan pokok, tak kira pokok sawit sekalipun. Pokok sawit ni kira pokok lasak dah. Dia boleh hidup gitu je kan? Tapi main dengan banjir tak surut kan? Kat seminggu 2 minggu lebih, oi naya enggak pokok kan? Boleh rosak habis, tak buah dia kan? Dia akan rosak, dia boleh mati dan sebagainya. Begitu juga hati, bila terlampau banyak makan, terlampau banyak minum, hati akan mati. Apa tanda hati mati? Tidak gemar kepada ibadat, tidak rasa bersalah, tidak rasa bersalah tidak gemar kepada ibadat, tidak rasa bersalah melakukan maksiat. Aduh, tanda hati mati. Saya ulang dah. Tanda hati mati, tidak gemar kepada ibadat, kemudian pula tidak rasa bersalah melakukan maksiat. Orang ajak sembahyang sunat malas. Orang ajak ini ada kuliah ni dekat seorang kuarter polis. Tak apa, hampilu. Tak dengar kata ada makan, sekali aku main. Dengar ada makan dia main. Dengan kuliah malah. Dia buat ibadat je malah. Berkait dengan akhirat je buat malah dia, buat lembik tulang dia apa semua. Kan? Tu tanda-tanda dah tu, ada simptom-simptom. Simptom Omicron tak apa lagi. Jangan simptom ni naya. Omicron pun kalau mati husnul khatimah, mati taubat pada Allah, masuk kat syurga. Omicron pun kan. Tapi kalau mati syahrut ta'am, hati kotor, busuk, Allah nak masuk syurga macam mana benda kotor? Dalam syurga mana ada benda kotor, benda bersih. Dah hati kotor, mana boleh masuk? Kena cuci dulu sental dalam neraka. Kena gosok dengan malaikat Malik Zabaniyah kan? Tu. Jadi ni antara dia punya ciri-ciri. Dan antara jadi syarat kewalian, dia wali ni ada syarat ni. Syarat-syarat nak jadi wali, syarat dia mesti berlapar. Kalau dia kenyang tu kan wali, tu kuali namanya. Badan besar ada wali. Wali ni dia kurang makan. Dia macam tu selalunya wali-wali Allah ni. Tapi payahlah kita, tak apalah, pelan-pelan. Bukan suruh drastik. Pelan-pelan insya-Allah. Sebab tu juga batu semakin naik usia, Allah akan tarik sedikit demi sedikit nikmat. Antara nikmat Allah tarik, nikmat makan. Saya ada tempat-tempat kuliah, kadang-kadang tu geng-geng pencen ramai kan. Kadang yang dah berusia lah 70 umur, 80 kan. Kadang kita macam tu, lepas kuliah dia bagi makan dengan dia orang sekali. Kadang kata tak boleh ustaz, dia orang dah buh dalam pinggan tu sikit kan, banyak mana dia tolak lagi separuh, tinggal cipuk ni gini. Ada 3-4 kali suap sudah habis. Kata sikit nak makan, tak boleh masuk ustaz. Dulu zaman muda boleh lah, zaman dah tua ni ustaz, Allah, bukan tak nak makan, teringin nak, tapi dia tak boleh pergi. Dia kata dah memang gitulah. Mujur ada 4 kali suap, kalau tinggal 1 suap, tu tak dah dekat dah tu. Tak, sungguh lagi dekat, lagi selera makan, lagi memang slow. Kadang-kadang makan keluar balik, minta maaf cakap. Saya cakap saya pengalaman, ayah saya jadi begitu. Kita tak pandai baca lagi, tapi dia teringin nak makan, dia suruh beli laksa. Kita pergi cari laksa.
Balik-balik dapat dia 2 suap. 2 suap lepas tu dia tolak ke tengah. Kata tak nak. Kan? Lagi makin kat hari makin kurus badan dia. Lagi kurang dia makan. Lagi kita tak tahu nak baca. Rupa-rupanya dia nak pergi. Aduh. Dia tengok lagi siapa makan kurang . Tak makan kurang sebab beramal ni. Takut lagi. Masing-masing. Tak apalah. Kalau meninggal awal pun tak apalah. Zaman ni zaman fitnah. Dajjal nak keluar. Oh, kita nak hadap pun takut. Kan? Baik. Baik, balik ke hadis ni tadi. Jadi tak ada amalan, kata Nabi, yang lebih mendekatkan seseorang itu kepada Allah, kepada Tuhannya, yang lebih disukai Allah, iaitu daripada lapar dan dahaga. Kerana lapar dan dahaga lah kunci kepada melemahkan hawa nafsu. Bila hawa nafsu sudah lemah, cakaplah ibadat apa pun dia jadi ringan. Nak semayang sunat ringan, nak puasa pun lagilah ringan, sebab dia memang suka berlapar dah. Kan? Dia semua jadi ringan. Nak derma ringan. Memanglah nak derma ringan. Sebab duit dia tak tahu nak beli apa. Dah bagi je lah kat masjid, bagi je lah kat surau, bagi je lah kat madrasah. Tapi kita bila ada mencintai makan minum, nak dunia, duit ni jangan bagi banyak. Sekejap lagi aku nak beli ikan lagi, nak beli siakap lagi 1000 pula siakap, dia kata. Kan? Macam-macam nak beli, akhirnya duit tu payahlah nak derma kat orang. Dia gitu je. Dia gitu je. Jadi cinta dunia lah. Nah. Baik. Tapi kita orang Melayu ni memang macam tu dah. Buatlah apa majlis pun, semua ada makan. Tak boleh makan, tapi jangan banyak. Tu je cerita je. Jangan sampai syahrut ta'am, melebih-lebih. Sampai tak ingat. Kalau bahasa orang dulu-dulu, sekarang ni budak-budak jarang dengar dah. Kalau bahasa mak-mak ayah kita dulu-dulu, dia ingat orang belakang. Tak, dia kata macam tu kan. Ambil tu, ingat orang belakang. Kita pun toleh belakang, mana ada orang. Mak aku ni apa hal ni? Maksud ingat orang belakang, jangan ambil lebih-lebih, takut ada orang lain pula nak ambil. Ni makan buffet, buka gitu kan, beratur. Dia tak tengok dah orang belakang ni, bubuh sampai 3 ketul ayam. Kebetulan belakang memang lagi 3 orang. Kawan tu dah seorang satu tu dikira saya, seorang satu dapat kat aku. Lepas kawan tu pula, tak ada dah. Tengok dalam pinggan kawan tu semua kat dia. Tu kata syahrul ta'am. Tu kata lebih-lebih. Sikit-sikit lah. Tambah lauk pun sikit-sikit. Kan? Nak tambah nasi pun jangan sekaligus menimbun. Biar 2 kali tambah tak apa. Biar sikit-sikit. Ambil ni sikit dulu. Jadi bila kita ni terlampau tamak, nanti makan tak habis. Membazir gitu. Kalau makan lauk tu ada dalam bekas lagi, orang lain boleh jamah. Tapi kalau duduk dalam pinggan kita tak habis, siapa nak ambil? Apa nak jamah? Lah kali buang itulah. Situ yang jadi pembaziran. Bila jemaah kita semua makan sikit, kos nak masak pun sikit. Jimat sikit duit surau. Saya membantu ni. Nampak? Kan? Tu je. Nampak? Buat sikit. Baik. Tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Selesai. Dan bersabda ia, sabda Nabi lagi. Sabda Nabi lagi, hadis yang kedua pula. Nabi kata, Sayyidul a'malil ju'. Sayyid ni maknanya penghulu, ketua, bos. Paling besar sekali lah. Sayyidul a'mal, maknanya a'mal ni jamak kepada amal. Amal maknanya satu je, satu amal. Amal ibadat lah, apa-apalah amal kebaikan. Tapi kalau a'mal, itu artinya amal-amal, maknanya banyak amal. Jadi bila sebut Sayyidul a'mal, penghulu kepada semua amalan. Amalan banyak, baca Quran, semayang, apa semua tu semua amalan tu. Tapi ketua dia, ketua segala amal, kata Nabi, Sayyidul a'mal al-ju', yakni lapar. Lupanya lapar tu ibadat, lapar tu amal, satu amal. Bukan hanya semayang saja amal, baca Quran saja amal. Dengan berlapar tu amal. Malah bukan sakat amal biasa, Sayyidul a'mal, ketua segala amal. Bermula pada dialah, barulah amal lain pun dapat buat. Tu punca dia. Dengan sebab berlapar, baru ringan ibadat yang lain. Kita nak buat ibadat-ibadat lain akan jadi ringan dengan punca pertamanya, iaitu berlapar.
Nah, lepas tu tak pelik bila time bulan Ramadan, tarawih 20 rakaat kita gagah. Betul tak? Cuba bukan bulan Ramadan, macam malam ni, pas hari Isyak ni, tu imam toleh belakang kata kita pas sembahyang Isyak, kita sembahyang sunat hajat 20 rakaat. Boleh? Orang belakang slow tu. Ya, tengok Dah, habis 2 rakaat, seorang-seorang hilang. Tinggal tu imam seorang. Nah, itu pun tu imam tak habis kat 20, 10 je. Dengan dia pun balik kat dah habis. Kan? Memang payah dah. Sebab apa? Sebab time ni time kita makan. Jadi kekuatan ibadat pun lemah. Time bulan Ramadan kita berapa? Jadi kekuatan rohani nama dia. Kekuatan ibadah. Sebab tu sahabat berperang. Perang Uhud dalam keadaan puasa. Menang memanglah tak menang, tapi ada kekuatan, susah juga musuh nak kalah kan. Tapi mereka kuat, tak buka puasa. Kan? Hebat. Aduh. Kalau kita sebelum pergi perang dah minta buka. Boleh buka nak pergi perang kan? Sebelum pergi perang dah minta dah buka. Sahabat dah tengah perang pun tak minta buka, nak buka puasa. Teruskan dalam keadaan berlapar. Kerana dengan berlapar itulah kekuatan rohani semakin kuat. Cinta pada Allah semakin tinggi. Sehingga ada sahabat yang kata, kami nak berbuka di syurga. Sampai tahap gitu. Biar kami puasa waktu ni, nanti dekat syurga nak buka puasa. Mana nak syahid. Ada. Gitu. Kita sebab kita takut sebab nak balik nak makan. Biar menanglah perang ni sebab nak balik nak makan. Kita fikir nak balik nak makan. Ni mereka yang iman kuat ni bukan nak balik dah, nak pergi syurga tu, nak mati, nak buka puasa di syurga. Punya kuat, dia punya mantap, dia punya iman. Kita ni, zaman kita ni dia akan balik-balik tau. Akan balik-balik. Nah, satu persatu dah makin nampak dah ni. Kalau tuan-tuan tak nampak, saya tahu dah. Nah, tanduk setan dah muncul dah di Arab Saudi. Apa tak munculnya konsep lambat-lambat tu tanduk setan lah yang Nabi janjikan tu. Nabi kata akan tumbuh tanduk setan di Najat. Najat ni Arab Saudi lah. Dah macam-macam dah ni. Jadi zaman tu dia akan pusing balik ke zaman macam mula-mula Islam bangkit. Macam mana Islam mula-mula susah dulu, macam itulah kita akan hadap. Kita akan hadap kesusahan-kesusahan yang pernah dihadap oleh para sahabat dan Rasulullah suatu ketika dulu. Kalau kita biasa dengar Saidina Bilal diletakkan batu di atas perutnya di tengah padang pasir, silat-silat hari bulan akan berlaku. Memang bukan silat hari bulan, memang akan berlaku juga. Akan ada orang diseksa sampai tahap macam tu mungkin. Masa tu ujian keimanan sangat-sangat menguji kita. Yakin pada Allah atau tidak yakin pada Allah. Dajjal akan datang, dia akan tunjukkan kemewahan, kesedapan, kebahagiaan, syurga pada dia. Tapi hakikatnya neraka sebenarnya. Kalau kita nak senang, kita ikut jalan dia. Syekh Abu Zaki dalam satu sesi kuliah dia pernah sebut hari pertama, dia kata hari pertama Dajjal mula keluar, hampir 8,000 ulama ikut Dajjal. 8,000 ulama ikut Dajjal. Tu ulama tu. Kita nak ceritanya betapa dahsyatnya fitnah Dajjal bila dia mula keluar. Minta jangan jumpalah. Jangan datang beruah lah. Tapi dia datang juga. Sebab Nabi kata dia akan pergi semua tempat. Yang dia tak masuk Mekah Madinah je. Kalau nak selamat pergi Mekah Madinah, pergi umrah, lepas tu jangan balik, duduk situ. Tapi kena balik juga, nanti dia halau kan. Nak macam mana tak apalah. Kita minta pertolongan Allah lah. Sebab itulah kita duduk dengan ulama-ulama. Tapi ulama yang macam mana? Kita kena kenal, yakni ulama akhirat. Apa ciri-ciri ulama akhirat? Dia bercakap tu tegak. Tak kira jawatan, tak kira pangkat, tak kira apa jua. Stand dia Allah dan Nabi saja. Stand dia Quran hadis. Tak ada stand yang lain. Dia cakap salah tetap salah, betul cakap betul. Dia tak takut pada sesiapa. Kalau dia berani cakap gitu, itu ulama yang kita kena pegang. Kalau tanya saya,
Yang saya nampak di Malaysia ni, samping Tok Guru kita, Tok Guru Siddiq Noh, yang saya nampak Syekh Nuruddin. Syekh Nuruddin dia tegas. Kalau kata ya, ya, tidak, tidak, betul-betul, salah, salah. Tak kira siapa pun di hadapan dia, baik pemimpin besar mana pun, dia cakap betul tak, straight. Tu saya nampak dia memang tegas dalam bab hukum. Jadi kalau berkesempatan, tapi itulah ulama-ulama seperti ini, kebanyakan mereka sudah pun usia tua. Satu hari nanti akan pergi meninggalkan kita. Jadi itu yang kita risau. Kalau mereka tak ada, kita nak apa orang cakap apa? Nak menyandar ke siapa? Tongkat Tok Guru mana kita nak sandar? Kalau seorang demi seorang sudah mula pergi meninggalkan kita. Nah ni. Dan kalau orang zaman dalam orang berlumba-lumba kepada keduniaan, keseronokan dan sebagainya, kita boleh mujahadah diri kita untuk berlapar. InsyaAllah saat nanti dunia ni kering, tak ada makanan apa semua, Dajjal pula datang, dia boleh steady. Sebab apa? Sebab dia biasa lapar. Tapi kalau kita jenis biasa makan ni, banyak makan, datang Dajjal, waktu tu tak ada makanan, kering kontang. Dajjal datang ni, Dajjal kata ni ayam golek. Kita macam mana? Ada semua salah. Lain kali sikit pun ikut dia. Tu sebab ni ulama ajar. Perbanyakkanlah ni. Dia memang kan bahagian agama ni kita nampak dia macam terbalik tau, macam pelik. Fahamnya kita dengan bila lapar maknanya lekeh Orang ni mungkin tak banyak duit lapar. Pada pandangan manusia, pandangan umum, pandangan dunia. Tapi pandangan di sisi Allah, lapar tu baik, bagus. Sebab dia tak cinta pada makanan, tak cinta dunia. Dia kuat sujud pada Allah, ibadat. Nampak? Sebab tu hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai terikut sangat peredaran dunia sampai kita rupa-rupanya sudah membelakangkan agama. Jangan sampai macam tu. Baik. Yang ketiga, hadis ketiga pula. Dan sabda Nabi SAW, al-fikru nisful ibadah. Al-fikru, fikirlah. Artinya berfikir. Nisfu maknanya separuh. Al-ibadah, ibadatlah. Jadi Nabi kata berfikir itu sebahagian atau separuh daripada ibadat. Separuh daripada ibadat. Mana berfikir ini bukanlah betul-betul ibadat, tapi separuh daripada ibadat. Sebahagian daripada ibadat. Waqillatu. Kemudian Nabi kata lagi waqillatu, yakni sedikit at-ta'am, makan. Dengan sedikit makan hiyal ibadah, itulah sebenar-benar ibadah. Maknanya makan dengan berlapar, sedikit makan ni, sedikit makan dengan berfikir, tinggi sedikit makan lagi. Sebab Nabi kata kalau berfikir separuh ibadat, kalau sedikit makan sepenuh ibadat. Maknanya sedikit makan, amal sedikit makan lebih nombor satu daripada berfikir. Maknanya kalau kita ni jenis orang berfikir, maksud berfikir jenis orang cerdik lah, orang pandai. Orang cerdik, alim macam mana, tapi kalau dia banyak makan, masih lagi dia lemah. Tapi kalau dia cerdik, alim, pandai berfikir tu, kemudian dia pula kurang makan, ini yang paling power, paling hebat. Saya cakap tu kena kat diri saya sendiri juga lah. Tapi Tok Guru Siddiq Noh memang hebat. Bukan saya taksub dengan dia. Sebab tu tengok badan dia slim je. Badan dia macam tu je. Bukan dia tak makan. Orang bagi makan lepas kuliah, ada ke orang bagi makan. Tapi tak tahulah badan dia boleh maintain itu. Memang dia kalau makan, dia makan tak banyak. Dia makan atas ra'i. Orang jamu dia ambil. Sebab mera'ikan tukang yang dah masak penat-penat apa semua, dia makan. Tapi tak lebih, tak banyak. Lepas tu dia banyak bekerja. Dia buat tu, dia pergi buat kerja lembu dia, kambing apa semua. Pagi-pagi macam tu, lepas habis kuliah subuh, dia pergilah kat kandang lembu apa semua. Dia buat kerja, bagi keluar peluh, bagi badan dia tu. Cergas. Tu memang hebat lah. Jadi kenalah dengan hadis ni. Sebab tu pemikiran dia mantap. Berfikir itu setengah ibadat, dan sedikit makan itu ia satu ibadat. Dan sabda Nabi SAW lagi. Ini hadis yang ke berapa ni? Keempat.
Nabi kata afdalukum indallah. Afdal ni maksudnya yang paling afdal. Yang paling afdal maknanya yang terutama. Dan setengah kata ulama, makna afdal ialah yang paling banyak pahala. Jadi kita disuruh dengar afdal, amalan paling afdal. Maknanya benda afdal tu benda yang paling banyak pahala. Sebab itulah dia jadi benda yang paling utama. Kerana yang paling utama pastilah yang paling banyak pahalanya. Jadi kata Nabi, afdalukum, orang yang paling afdal di antara kalian. Maksudnya orang yang paling banyak pahalanya di antara kalian. Indallah, inda maknanya di sisi Allah lah, di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata atwalukum ju'an wa tafakkuran. Orang yang paling afdal di sisi Allah di antara kalian ialah atwalukum. Atwal asal kataan tul lama ataupun panjang. Atwalukum maknanya yang paling panjang atau yang paling lama. Dia ju'an, berlapar, dan juga watafakkuran, yakni berfikir. Paling banyak pahala orang yang paling lama berlapar. Lapar dia tu lama, kan? Ayat ni Nabi guna kataan lapar. Lapar tak maksudnya tak makan. Makan tapi sedikit. Maknanya dalam keadaan dia makan, masih lagi rasa lapar tu ada. Kita makan sampai kenyang. Dia makan tapi lapar tu tetap ada. Pagi makan, maksud makan tadi lah, makan sedikit tapi badan dia masih lagi rasa lapar. Dan kemudian dikekalkan lapar tu biar lama. Lapar tu memang dah jadi kehidupan dia, berlapar. Tiap-tiap hari berlapar. Hari-hari puasa dia puasa. Kemudian dia dengan sebab dia berlapar tadi, cergas akal dia tu untuk berfikir. Fikir tentang kejadian penciptaan Allah dan sebagainya. Maka orang inilah orang yang disebut oleh Nabi afdalukum indallah. Orang yang paling afdal di sisi Allah. Dalam arti kata lain, orang yang paling banyak pahalanya di sisi Allah. Kenapa orang berlapar, orang berfikir dikira sebagai orang yang paling banyak pahala? Sebab lapar ni satu ujian. Ujian ni bukan ringan, mestilah berat. Mana tak ujiannya? Dia berlapar waktu bukan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tak apa, boleh steady. Kita puasa, orang lain pun puasa. Tapi kalau hari lain kita tak makan, orang lain makan. Kita tengok, kita terliur, kita rasa nak, tapi dia boleh tahan. Dia tahan tak nak makan tu, ataupun dia kurang makan tu, dia tahan. Tengok lauk memanggil-manggil, so tambahlah. Kan? Jadi dia pun rasa nak, nafsu tu nak, tapi dia tahan. Tahan tu bukan senang. Bila bukan senang, Allah ni dia akan bagi pahala ikut susah. Lagi susah kita buat sesuatu untuk Allah, lagi besarlah pahalanya Allah akan beri. Itulah namanya pengorbanan. Dalam dunia ni pun, kalau jasa pengorbanan hebat, tinggi pangkat. Betul tak? Kan? Kalau dalam bahagian polis ke tentera ke, kalau pengorbanan dia besar, tinggilah pangkat. Tinggilah penghormatan dia. Masa dia meninggal tu pun dengan letak bendera atas keranda apa semua, memang penghormatan tinggilah. Sebab apa? Pengorbanan. Tu baru dunia. Dia berkorban untuk negara, bangsa. Ini korban untuk Allah. Nafsu dia nak makan, tapi aku fikir Allah punya pasal, aku sekatlah nafsu aku pelan-pelan lah. Tak nak kuat makan, tak nak ni. Bukan benda senang. Tak percaya, try lagi. Kan? Ada. Payah. Payah itulah ganjaran yang hebat Allah akan bagi. Sebab tu ukuran ibadat jangan kira alah payahlah ustaz, tak payahlah. Jangan kiranya tu. Patutnya ukuran akhirat ni, ukuran ibadat ni, bila lagi susah lagi kita nak buat. Sebab apa? Bila lagi susah lagi banyak pahala. Ada. Kadang-kadang kalau sini kira nampak gaya, saya nampak okey je. Setengah-setengah masjid di tempat lain, kadang-kadang nak buat kuliah pun payah. Ada je tentangan. Ada orang sekat, ada orang halang. Sampai kadang-kadang dia mengadu dengan kami. Payahlah ustaz nak buat kuliah. Tak payahlah ustaz. Kita nak buat kuliah, mereka kacau lah, tanya ada tauliah gedak lah, itu inilah, macam-macam lah.
Susah tu lah pengorbanan. Allah nak test je, Allah nak tengok kamu macam mana. Kamu nak berjuang ke tak nak berjuang. Ingat, lagi kita susah, lagi besar ganjaran pahala Allah nak bagi. Jangan takut, kan? Jangan takut. Itu tandanya hadiah dia besar. Bila besarnya ujian, besarlah hadiah dia. Tinggal lagi kita nak menghadapinya penuh dengan kesabaran. Sabar, pelan-pelan, tak apa, buat pelan-pelan. Dia tak bagi buat kat masjid, buat kat surau. Mana kita main konang-konang gitu lah. Dia datang pula surau tak bagi, buat kat rumah. Sampai rumah kita pun dia tak bagi. Nak? Dia kena pandai, kena cerdik lah. Jangan ikut sangat. Ikut sangat tak jadi apa. Itu biar. Kadang Allah nak uji je, nak tengok kamu steady ke tak steady. Tu saja. Gitu. Sebab tu yang banyak lapar, banyak berfikir. Bila banyak berfikir pula, kenapa banyak pahalanya pula jadi afdal? Sebab dengan maksud fikir ni bukan fikir asal dunia, fikir pasal akhirat, fikir pasal kejadian penciptaan Allah, macam mana Allah cipta alam ni. Dengan berfikir tu dia akan merasa hebatnya Allah. Merasa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tengok langit, tak ada tiang satu habuk pun, tak ada tiang. Boleh berdiri langit, tak pernah jatuh. Kemudian langit tu bukan baru, sejak zaman Nabi Adam. Bila zaman Nabi Adam ni, ratus ribu tahun dah tinggalkan kita. Itulah langit dia, bukan ada renovate. Kan? Bukan tukar pula, lepas Nabi lain tukar pula. Tak. Itulah daripada dulu. Cuma kita pandang, Allah, hebatnya engkau ya Allah. Matahari naik. Saya kata, cari, kita cabar mana-mana kerajaan dalam dunia ni. Kerajaan paling besar, bukan kerajaan Malaysia, kerajaan besar, kerajaan Rusia ke, Amerika Syarikat ke, kerajaan paling top, paling power lah konon-kononnya. Kalau hang rasa hebat sangat, tahan matahari daripada naik, boleh? Kata hebat sangat, cakap dengan angkuh, tahan matahari. Ambil tali, ikat ramai-ramai, tahan, jangan matahari naik. Jangan naik tarik. Boleh? Tak boleh. Sehebat mana pun kamu tak boleh halang matahari Allah naik. Itu hebat antara mana sangat. Yang nak act, nak sombong, nak action, nak rasa hebat, nak conquer dunia, nak pegang dunia, apa benda. Lepas tu kita pula takut dengan dia. Bodoh kan? Padahal dia sama lemah dengan kita. Malah silat-silat dia lebih lemah daripada kita. Sebab kita, lemah-lemah kita pun ada kekuatan dengan Allah. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kan? Jangan takut dengan musuh. Ni ikut telunjuk tak habis-habis. Ada. Jadi atwalukum ju'an wa tafakkaru. Kemudian katanya Nabi lagi, wa abghadukum. Abghad ni maknanya marah ataupun benci. Bughdun. Perkataan dia benci. Dan yang dibenci di antara kalian ilallah, kepada Allah, di sisi Allah. Kullu, setiap, akulin, orang yang banyak makan, syarubin, orang yang banyak minum, naumin, orang yang banyak tidur. Jaga, jangan tidur dalam kuliah. Nabi kata, orang yang dibenci oleh Allah ialah orang yang banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Ada. Kita ni zaman muda dah banyak tidur, kan? Lepas tu naik tua pun tidur lagi. Dah bila? Lah kali mati tidur tak? Bila nak bahagian beramal dia? Ada. Tu kena cergah lah. Macam mana nak cergah kan? Ini dengan tadilah berlapar. Dia jadi mengantuk mata apa semua ni sebab dengan banyaknya makan. Tu punca dia. Kan? Lepas tu kita tengok dia ada dua. Mengantuk sebab letih atau mengantuk sebab iblis. Sebab setan kacau. Kita tengok. Kalau orang ni mengantuk sebab letih, benda apa pun buh depan dia, dia memang mengantuk memang dia tertidur. Tapi kalau benda yang menyeronokkan dia ke bola ke drama ke nyanyi-nyanyi ke depan televisyen, dia boleh cergah. Keduk-keduk dahi tengok. Dia boleh cergah. Tiba-tiba
time doa, zikir, mayang, dengar kuliah jadi lembik mata kuyu. Itu bukan sebab letih, itu sebab iblis bergayut di bulu mata kita. Dia gayut supaya kata, tidurlah wahai pemaisuri. Tak, dia bisik kat telinga, tidurlah. Kita pun habis. Ada. Tu. Jadi kena ni lah, kena mujahadah lah. Nak lawan hawa nafsu. Jadi dengan cara nak lawan hawa nafsu itu, kata Nabi, dengan mengurangkan makan dan minum. Kita cubalah pelan-pelan, insya-Allah. Kemudian yang terakhir terakhirlah. Dan sabda Nabi SAW, ma mala'a bnu Adam. Ma tu maknanya tiada. Mala'u abnu Adam, iaitu tidaklah ada suatu tempat yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam. Mala'a maknanya mengisi, memenuhkan. Tak adalah yang dipenuhi atau diisikan ibnu Adam, yakni anak cucu Adam. Anak cucu Adam maknanya manusia kita semua. Dan wi'aan, wi'aan iaitu syarron min batnihi, iaitu mengisi keburukan, kejahatan. Syarron tu keburukan, min daripada batnihi, batinnya. Batinnya di sini dengan makna perutnya. Makna kata dalam hadis ni seolah-olah maknanya itu, iaitu tidaklah dipenuhkan oleh manusia akan bekas. Nak wi'aan tu maknanya bekas. Bekas di sini maknanya perut dia. Syarran dengan keburukan, min batnihi, di dalam perutnya itu. Maknanya lagi banyak bubuh dalam perut, bererti kita lebih banyak bubuh benda buruk. Walaupun yang kita makan tu barang halal, tapi bila dia berlebih-lebihan, walaupun halal, dia jadi buruk. Buruk tu bukan pada makanan tu, diri kita, kesan dia. Kesan dia jadi malas ibadat, jadi itulah macam-macam lah. Jadi nafsu syahwat makin kuat, nak melakukan, mudah terikut hawa nafsu dan sebagainya. Tu punca dia. Dia kata. Baik. Kemudian lagi kata Nabi, hasba bena Adam. Hasba artinya kiraan ataupun kadar bagi anak Adam. Luqaimatun yukimna sulbah, adalah cukup untuk anak Adam itu dengan beberapa suapan yang membetulkan sulbah. Sulbah artinya tulang belakangnya. Maknanya kadar-kadar anak Adam untuk dia makan, untuk suapan, yukimna, untuk dia mendirikan atau menegakkan sulbah, akan tulang belakangnya. Maknanya kadar mana? Dari tadi hadis semua kata jangan banyak makan, jangan banyak makan. Hadis yang terakhir, yang kelima ni, Nabi jawab, tak banyak makan tu kadar macam mana? Nak tak nak banyak makan tu? Nabi kata sekira-kira luqaimatun yukimna sulbah. Kamu makan, suapan kamu tu sekadar-kadar kamu nak menegakkan tulang belakang kamu. Maksud menegakkan tulang belakang, makna makan sekadar sehat, boleh buat ibadat. Okey ya? Makna tujuan makan bukan nak sedap, bukan nak kenyang. Tujuan makan nak sehat, dengan sehat boleh buat ibadat. Itu tujuan. Jadi sekira-kira lah. Pandai-pandailah. Nabi tak kata berapa suap kena, tapi pandai-pandai kita lah. Kita nak badan kita sedap, banyak mana kita perlukan. Sekira-kira. Takkanlah sampai 4 pinggan nak badan tegak. Payah nak tegak macam tu. Ada sampai 4 pinggan nak tegak. Sekira-kira. Sehingga kan, tapi ni ahli sufi lah. Kita bukan ahli sufi, kita ahli kopi. Cerita boleh lah, ikut payah agak. Tapi kalau rasa boleh ikut, ikutlah. Ada seorang Tok Wali ni, ahli sufi ni, dia kalau nak makan, dia bercakap dengan makanan. Ni Tok Guru saya cerita. Dia ambil daripada kitab, saya tak baca kitab mana, tapi dia cerita, dia ambil nasi tu, dia bercakap dengan makanan tu. Nasi, dia kata.
saya ikut balik macam ni tok guru saya buat macam tu lah. Ni nasi. Nah, kalau bukan sebab perut aku sakit, aku nak semayang pun payah, tak khusyuk, aku takkan makan kau. Tapi sebab perut aku sakit, aku makan enggak lah. Seolah-olah macam terpaksa makan. Kita memaksa makan. Ni terpaksa. Dia pun mau masuk. Masuk-masuk tengok bunyi lagi perut. Oi, sakit lagi ni. Dia pun ambil suap yang kedua. Dia pun kata lagi, nasi, dia kata. Nah, kalau taklah sebab perut ni sakit, aku susah nak buat ibadat, aku tak akan makan kau. Tapi sebab perut sakit, aku terpaksa makan dah. Makan suapan kedua, perut dia tak bunyi dah. Dan sakit tu hilang. Dia pun berhenti semayang. Payah itu. Boleh buat itu? Nasi itu. Kalau bukan sebab kau sedap, macam-macam aku makan lagi. Kita cakap dengan nasi itu. Nah, itu bahagian kita dah pula. Tak apalah. Itulah kata cerita wali ni boleh cerita je lah. Kita nak ikut payah, tapi kalau rasa-rasa boleh ikutlah kan. Cumanya kalau sampai tak boleh nak ikut pun, bab kata ulama, tiru sikit-sikit. Nak ikut semua sekali payah dah. Tiru sikit-sikit. Tadi masa dalam perjalanan naik kereta tadi, dengar ada satu Pak Kiai, seorang Habib daripada Indonesia. Dia menceritakan seorang Habib yang pernah hidup di zaman dulu, namanya Habib Abdullah As-Sagaf. Hebatnya dia ni, dia khatam Quran satu hari 8 kali. 4 kali siang, 4 kali malam. Gila. Kita satu hari satu khatam pun kita rasa takjub dah. Hebatnya sehari-sehari khatam. Sehari sekali khatam. Ni 8 kali khatam sehari. Dan lumrah, tiap-tiap hari dia buatnya tu. Bukan sekali. Kalau kita kat cuba-cuba, memanglah cuba-cuba hari tu je. Esok KO. Dah terlentang itu kita. Dia memang itulah rutin ni. Tiap-tiap hari 8 kali khatam. Tiap-tiap hari 8 kali khatam. Kan? Punya hebat, punya dahsyat. Dahsyat. Kan? Sampai kan diceritakan zaman dia hidup tu zaman Rabi'atul Adawiyah. Bukan zaman hidup, zaman dia lepas dia dah wafat, zaman tu Rabi'atul Adawiyah ada. Sehingga kan Rabi'atul Adawiyah ni semua orang kenal, wali perempuan. Dia sampai kata, wali-wali lain aku boleh gak saing, dia kata. Boleh orang cakap apa, boleh sama level lah. Tapi main dengan Habib ni dan keturunannya, aku kalah, dia kata. Kerana amalannya yang sangat dahsyat tadi tu. Dahsyat. Kan? Itulah kata, dengar cerita wali ni, memanglah hebat. Kita nak ikut payah. Lagi-lagi kita berada di akhir zaman. Tapi bab kata ulama, nak ikut semua mungkin tak mampu, tapi tiru sikit-sikit pun jadilah. Kan? Tiru macam mana? Tak dapat 4 kali khatam, dapat sekali juzuk ataupun 4 juzuk sehari pun okey tak? Dia 4 kali khatam, kita 4 kali juzuk. Boleh itulah namanya tiru. Kan? Kalau tak boleh tiru bahagian baca Quran, tiru pula cara lainnya. Apa dia? Pakaian dia. Tiru, asal ada tiru yang apa ulama buat, supaya mendapat barakah daripada mereka. Lepas tu kadang-kadang kita berpakaian macam ulama. Bukan kita ulama. Kita bukan ulama. Kita ular dalam semak adalah. Kan? Kita banyak dosa, banyak asyat. Tapi tujuan kita buat benda-benda macam ni, kita ikut-ikut ni sebab nak ambil barakah. Kurang-kurangnya ada bahagian yang daripada dia kita ikut. Bila ikut, mana tahu lama-lama sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sebab tu saya ikut tok guru saya. Tok guru saya beli highlight hitam, saya beli highlight hitam. Nanti mana tahu, ikut sikit-sikit lah. Dia 4, kita pun lama-lama 4 kot. Tak tahulah. Yang faham-faham, tak faham sudah. Anak je ada, bini tak ada, bini tak ikut. Baik, jadi kita berhenti sini dan kita akan sambung. Dan muka surat 25 lah. Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapak itu beberapa faedah di situ. Tak habis lagi. Dia nanti nak cerita pula faedah lapar. Tadi dia bawa dalil Nabi suruh berlapar. Lepas ni dia tunjuk faedah lapar. Apa kebaikan yang kita dapat bila kita banyak berlapar. Dia akan tunjuk situ pula. Tak apalah, kita pelan-pelan insya-Allah. Baik. Jadi cukup sekadar tu pada malam ini yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, dan moga-moga
kita dapat beramal dengan amalan yang baik, yang soleh. Dan jangan, sesekali ni pesan akhir saya, dan jangan sekali-kali kita nak judge diri kita. Maksudnya kita merasakan aku tak layak. Jangan cakap gitu. Kita tak tahu siapa kita di pandangan Allah. Ada. Inilah ada satu kisah kan. Pasal Habib tu tadi jugalah. Habib ni jadi rujukan wali-wali yang lain. Jadi rujukan wali. Dalam dunia ni ada satu istilah namanya wali abdal. Wali abdal ni jumlahnya bila-bila masa pun tetap 40. Sampai sekarang pun ada 40 orang seluruh dunia. Tapi tak ramai yang tahu siapa dia. Sebab dia wali yang disembunyikan Allah. Kadang-kadang rahsia kita tak tahu. Kadang nampak macam orang gila, kadang dia wali. Bob ke kita tak tahu kan. Kita tak tahu cerita ni. Tak tahulah kan. Tapi jumlah dia tetap 40. Satu hari ada seorang perompak ataupun pencuri. Dia mencuri, dia tak tahu rumah tu rumah Habib, rumah ulama, rumah tok guru, rumah wali Allah. Dia pergi masuk, kemudian tengok-tengok Habib tu bangun, wali tu bangun tidur. Sebab wali tu nak mengerjakan tahajud. Memang jadi amalan wali-wali Allah takkan tinggal tahajud. Dia bangun nak sembahyang tahajud. Jadi pencuri ni nyorok bawah katil. Jadi pencuri ni harap-harap Tok Wali ni sembahyang 2 rakaat, lepas tu tidur balik, boleh dia keluar. Tengok-tengok kawan tu tak berhenti-berhenti sembahyang. Pas sembahyang. Sudah, bila aku nak keluar ni, dia kata kan, sebab dia sembahyang depan katil tu, kawan tu nyorok bawah katil. Lepas tu tiba-tiba tingkap rumah dia, depan tempat dia sembahyang tu, tingkap tu terbuka dengan sendiri. Bukan siapa buka, terbuka sendiri. Bila terbukanya tu, ada 2 orang terbang. Cerita ni nampak macam, kalau Wahabi dengar memang dia marah lah. Tapi ni diceritakan oleh guru pada guru. 2 orang ni, ada 2 orang daripada 2 tingkat terbang masuk dalam rumah dia. 2 orang. Mungkin wali jugalah. Jadi ada 3 orang dalam bilik tu. Campur pencuri tu 4 orang lah. Dia duduk bawah katil tu. Jadi 2 orang ni pergi mengadu kat Habib ni. Dia kata, ya Syekh, kita ada satu masalah. Apa masalah? Baru-baru ni kita kematian seorang wali geng kita lah, wali abdal 40. Jadi jumlahnya tinggal 39. Jadi kita nak lantik siapa untuk menggantikan tempat dia. Ganti tempat wali ke 40 tu. Sebab wali ni jumlahnya tetap 40. Kalau kurang akan dilantik seorang. Allah akan pilih. Sebab kan wali yang dia orang rujuk ni, Habib ni, dia adalah ketua segala wali, dipanggil Sultanul Aulia. Wali kutub namanya, ketua segala wali. Maka dirujuk pada dia, siapa yang layak dalam ramai-ramai kan. Kata Habib tu, apa yang susahnya, benda ni benda senang. Siapa dia kata? Ni pencuri yang bawah katil aku. Dia tahu dari tadi, dia tahu masa dia semayang, dia tahu dah. Tapi dia biar je kawan tu. Lepas tu dia kata, pencuri keluar kau. Pencuri tu pun keluar pelan-pelan. Katanya, kamu nak jadi wali? Kalau ikut memanglah nak, tapi siapalah saya, dia kata. Sekarang taubat dulu, dia kata. Kemudian kamu ikut nak amalan-amalan kerohanian yang aku ajar. Akhirnya dia ikut-ikut, memang dilantik ni jadi wali. Jadi wali dia. Sebab tu pengajaran kita dapat sini, jangan pandai-pandai nak judge kita siapa. Kita tak tahu, ya mungkin background kita banyak teruk atau sebagainya, tapi tak mustahil kalau Allah nak angkat makam kita di satu kedudukan yang mulia, yang rapat di sisi Allah. Tinggal lagi kita kena buktikan dulu kita kasih pada Allah. Kita buat sesuatu yang sanggup kita korban untuk Allah. Benda korban ni benda yang sayang sanggup kita lepas kerana Allah, tu baru korban. Sesuatu yang kita sayang, kita boleh lepaskan dia kerana Allah. InsyaAllah Allah akan beri yang lebih hebat daripada tu ni. Sehingga Allah boleh angkat makam kita. Saya pun tak pernah terfikir saya jadi ustaz. Saya nak duduk pondok sebab nak mengaji je. Nak mengaji sifat 20 sebab kita tak pernah reti sifat 20. Dan memang saya target nak duduk setakat setahun 2. Lepas tu nak keluar, duduk normal balik lah. Kerja macam biasa. Nak cuma faham basic je, nak faham asas. Tak semena-mena kita duduk di tempat ni sekarang. Kita pun tak tahu. Sebab Allah yang letak. Kalau ikut background saya, kalau siapa-siapa kenal kawan-kawan lama saya yang gambar lama, memang pelik tengok, takkan ni Ustaz Syakir kot kan. Nampak? Nak ceritanya background teruk gak dulu. Tapi kalau Allah nak ubah, tak ada yang mustahil. Insya Allah. Sebab tu
kita bersangka baik dengan Allah, Allah lebih-lebih lagi nak jadikan kita orang yang terbaik di sisinya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.